So sekarang ni saya berada di mana? Saya ada dekat Mavi Global punya website lah. Kalau tengok dekat atas ni mavi.global. Okay. Apa yang saya nak sampaikan hari ni pada korang, apa yang korang perlu faham. First kali kita akan cerita apa itu Mavi. Lepas tu kita akan cerita apa itu Altron. Lepas tu siapa CEO dia, siapa segala benda, semua tu saya akan tunjuk. Lepas tu apa produk yang kita ada. Kita ada staking, kita ada Altron coin ni untuk kita staking. Lepas tu kita ada FlipMe di mana kita boleh jadi owner kepada debit card FlipMe. Lepas tu ada gaming punya produk dan macam-macam lagi yang akan datang dan sebagainya lah. Okay, so kita fokus kepada Web3. Alright, now first kali saya percaya ramai yang dah masuk sini berkemungkinan dah buka akaun percuma di Mavi. Saya tak pasti korang datang daripada grup mana sebab saya juga ajar ilmu online marketing. Online marketing ni yang best dia apa? Selingan sikit untuk korang faham sebab saya bagi benda ni percuma. Ilmu ni semua percuma dan sekarang ni saya nak orang kata bantu seramai orang yang mungkin boleh buat jana pendapatan secara online. Duduk rumah tak payah buat apa-apa. Ikut aja step by step macam mana nak buat dan daripada situ insyaAllah kita boleh dapat income yang lumayan lebih lagi. Okay, kat sini kita ada passive income, kita ada active income yang semua saya akan tunjuk. Tetapi fokus kita hari ni dekat sini lebih kepada passive. So apa yang saya buat, saya ada tools marketing, landing page dan semua tu saya bagi percuma. Jadi step by step orang akan tengok iklan dulu. Iklan tu kat mana? Kat TikTok ke, kat YouTube ke, kat Facebook ke, mana-mana posting yang diorang boleh buat. Dan bila orang tu berminat, dia akan masuk ke dalam landing page dan tengok. Lepas tu dia akan pergi ke Telegram group. Lepas tu dia akan register account Mavi. Tengok mungkin coin Altron. Tengok mungkin FlipMe. Tengok mungkin benda lain tetapi tiba-tiba register Mavi. Jadi kat situ ada orang macam pening kepala sikit. Jadi kenapa Mavi, kenapa Altron? Ini adalah dua syarikat yang berbeza yang mereka buat strategic partnership. Jadi mereka bergabung. Dan apa yang semua benda yang saya nak tunjuk kat sini ni korang akan faham satu persatu lah. Mavi, Altron dan sebagainya. Okay, so first kali jom kita cerita tentang Mavi terlebih dahulu. Okay, so siapa dia Mavi dan sebagainya. Tapi guys, walau macam mana pun guys, dalam dunia kripto ni harga boleh naik gila-gila, harga boleh turun gila-gila. Jadi macam-macam risiko dia. Okay, so apa yang saya nak ceritakan kat korang hari ni, saya nak bagi tahu based on apa yang saya dah study. Saya dah study habis banyak benda yang saya study. Saya dah yakin dengan benda ni. Saya nampak benda ni akan pergi jauh. Saya nampak benda ni bukan platform-platform seperti di luar sana yang mana bagi 1% sehari, 2% sehari lah sekali, sontot dan sebagainya. Saya nampak kat sini semua transparent, semua CEO, bukan takat CEO je, team dan sebagainya, semua ada. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Tetapi walau macam mana pun, korang study, korang tengok kalau bersesuaian, korang sendirilah yang ambil tindakan sebab risiko ni kita masing-masing tanggung sendiri. Okay, bagi saya benda ni boleh pergi sangat jauh. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, so first kali, apa itu Mavi? Alright, now ini adalah slide presentation daripada Mavi. So Mavi yang kata dan sekejap lagi saya nak tunjuk satu persatu bukti. Dulu masa saya tak study lain pandangan, tapi sekarang bila dah study berbeza pandangan saya. Okay, so first kali dia kata dia like the big guys. Okay, so siapa dia big guys ni? Big guys ni adalah seperti Uber, Airbnb dan Amazon. Bukan takat tu je, dia kata but better. Dia orang ni lagi dahsyat daripada Uber, Airbnb dan Amazon. Okay, kenapa dia lebih dahsyat? Sebab apa yang dia buat dekat sini tak ada lagi dekat luar sana buat. Dia buat based on Web3 produk, kripto dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang masih lagi fokus kepada Web 2. Okay, dia dah masuk ke Web 3. Right? So apa dia Uber? Uber macam Grab. Saya tahu korang tahu Grab, boleh ambil taksi untuk kita nak pergi ke sana ke sini. Okay, now Uber ni dia tak ada taksi, dia tak ada driver. Tetapi dia buat duit dengan banyak menggunakan apps. So konsep dia sebab tu dia kata dia like the big guys. Sebab dia tak ada produk sekejap lagi. Produk dia tak ada, tetapi dia boleh buat duit yang banyak dengan menjualkan produk orang. So kita yang promote pun kita boleh jadi affiliate dekat sini. Itu yang saya nak kongsikan. Next ada Airbnb. Airbnb ni guys, katil pun silap-silap dia orang tak ada. Okay, apartment tak ada, hotel tak ada, tetapi boleh buat duit dalam hotel. Amazon lagi lah, alright. Shampoo lah, apa, brus gigi lah,
segala handphone punya aksesori, apa saja, buku, second hand, first hand, semua complete ada dalam Amazon, tapi semua produk tu bukan diorang punya. Ala-ala macam Shopee lah. Shopee pun bukan produk Shopee, tetapi mereka boleh buat duit yang sangat lumayan sebab mereka semua menggunakan apps dan mereka mendapatkan ramai orang untuk masuk, tengok dan beli. Okay, sama juga Mavi, itulah kepakaran Mavi. Dia tahu nak dapatkan ramai orang untuk tengok opportunity yang ada di mana kita boleh dapat passive income melalui Web3, staking dan sebagainya. Okay, alright. Next, apa yang saya nak kongsikan kepada korang, saya suka tunjuk gambar ni. Kenapa saya suka tunjuk gambar ni? Sebab saya sendiri yang ambil gambar. Bukan sebab saya professional photographer, tak guys. Okay, tapi gambar ni saya ambil dengan phone saya sendiri. So bila saya ambil dengan phone, maknanya benda ni real berlaku bagi saya lah. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang. Okay, ini adalah event di Malaysia yang dipanggil pre-launch. Okay, dekat Malaysia dalam 4 bulan yang lepas, lebih kurang macam tu. Alright, so masa event ni saya baru join dalam 3-4 hari je. Saya belum tahu apa-apa lagi ketika tu. Saya turun, saya nak faham semua benda. Kebetulan pula diorang ada event ni, tetapi dah ada team Malaysia. Okay, ramai ke tak guys, walaupun saya dah 4 bulan nak masuk 5 bulan mungkin lebih kurang macam tu, kita masih lagi di peringkat yang awal. Syarikat semua, kita dah berada guys lebih kurang dalam setahun 6 bulan macam tu. Okay, dan kita masih lagi awal walaupun setahun 6 bulan. Kebanyakan syarikat lepas tahun dah habis dah kalau yang 1%. Selalunya macam tu. 3 bulan, kira lebih pada 3 bulan tu power sikit lah. Selalunya setahun lebih tu dah habis. Kita dah setahun 6 bulan, tetapi kita tak bagi 1% apa semua, itu beza kita. Dan this is a real thing yang berlaku yang saya tunjukkan kepada korang. Tetapi kita masih awal di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Indonesia masih belum ramai, tetapi orang dah start nampak Mavi ni. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Saya takut nanti satu hari kawan-kawan korang yang korang mana dengar dulu sekarang ni, kawan-kawan korang pula yang akan datang cerita Mavi pada korang. Sebab benda ni saya nampak tahun depan is the year yang dia akan betul-betul pergi gila-gila. Sebab apa? Sebab ada 2 produk yang nak di-launch produk Web3 dia. Okay, so next, sekali lagi gambar yang saya ambil ketika tu, orang ni sangat-sangat penting. Siapa dia? Sukrat Shadibekov, dia adalah CEO dan juga co-founder kepada Altron Foundation. Guys, tadi saya dah dengar macam notification, saya tak pasti ruang chat ke apa benda ke, tetapi siapa sahaja ada soalan, saya tak tengok di ruang chat. Boleh buka mikrofon dan bertanya, saya akan jawab soalan. Okay, kita buat cara santai-santai je lah kalau boleh. Alright, so next, apa yang saya nak kongsikan bagi Mavi, bagi pihak Mavi pula. Okay, CEO dia tak turun ketika di Malaysia. So yang ada adalah Dorman ni. Dorman ni sangat-sangat dahsyat lah dalam Mavi. Okay, now Dorman time ni dia ada bagi tahu satu ayat yang best, bukan ayat best lah, satu cerita yang kita rasa boleh make sense. Dia cerita dari segi kepakaran. Apa itu kepakaran? Soalannya dia tanya macam ni, kalau kita sakit gigi siapa kita nak jumpa? Alright, so of course kita akan jumpa dentist lah. So dia tanya kenapa dentist, kenapa tak mekanik? Alright, of course orang yang tahu kereta kita nak mereka jumpa kereta. Untuk cek kereta. Orang yang sakit gigi kita nak tengok orang yang tahu tentang gigi, itu kepakaran. Okay, so kenapa dia buka topik kepakaran? Sebab Mavi ni kepakaran dia betul-betul adalah dari segi sales, dari segi marketing, dari segi recruitment. Itu yang diorang tiada. Diorang ada sesi training, diorang ada macam-macam program untuk kita nak belajar, untuk kita nak grow, kalau kata kita nak buat dari segi recruitment ni. Okay, so itu Mavi. Alright, now kalau korang faham dalam dunia blockchain, community ni adalah satu benda yang sangat-sangat strong. Sebab tu BNB power, sebab tu Ethereum power. BNB tak silap saya, Binance, dia ada 300 juta community. Tetapi dia ambil masa yang panjang untuk nak capai benda tu. Perbezaan dekat sini, Altron kalau kata dia nak capai benda tu akan makan masa yang sangat-sangat lama sebab dah ada dah blockchain-blockchain yang power. Alright, so jadi Altron memerlukan kepakaran Mavi ni untuk ramaikan orang. Jadi korang pun berada di sini, kalau tanpa Mavi, korang tak tahulah Altron ni juga. Mungkin ambil masa yang sangat lama. Itu kepakaran Mavi. Okey, kenapa benda ni penting guys? Sebab di luar sana banyak platform, dia buat 100%. Dialah marketing, dialah yang develop sistem, dialah yang trading, segala-galanya dia. Itu selalunya ada risiko. Kalau company tu real pun, staff-staff dia tu boleh berhenti kerja dan sebagainya. Tetapi di sini bila gabungan
Kepakaran diorang ni adalah dapatkan orang. Kepakaran Altron yang tadi Sukraj tu adalah dari segi produk. Jadi bila diorang gabung, senang. Management of Altron ni akan fokus more produk. Management of Mavi ni akan fokuskan ramai community, sebab tu harga boleh naik. Dan harga Mavi, kalau korang tengok dalam group tadi, harga Altron dah naik 12 sen lebih. Okay, ketika Bitcoin tengah turun, hari tu masa Bitcoin shoot naik, banyak alts tak naik, sama juga Altron pun tak naik sangat. Tetapi sekarang ni Altron tengah naik walaupun Bitcoin tengah turun. Itu perbezaan sedikit lah yang saya nampak ada dekat sini. Okay, alright. So kita kembali ke website Mavi dekat sini sebab kita belum nampak lagi siapa dia CEO Mavi. Okay, so saya dah tunjuk Sukraj tadi sedikit. Saya dah tunjuk Dorman sedikit. Dan sekarang ni CEO Mavi, ini orang dia. Nama dia Michael Prazaneka. Okay, now cara saya buat research di mana korang boleh guna pakai ataupun kalau korang ada idea lagi better untuk buat research, korang boleh buat. Okay, bagi saya, the moment saya tengok satu website yang ada CEO, yang ada team, apa yang saya akan buat? First kali saya akan cari dalam Google, ada tak nama dia ke tidak? Okay, lepas ada nama dia, next saya suka tengok dalam social media. Okay, sebab apa yang saya suka tengok dalam social media? Sebab bagi saya, kalau dia satu CEO yang nak buat company ni konon-konon ala-ala gempak gila, yang boleh bagi 1% sehari kat kita, 10% pun ada juga. Tapi CEO kita tak pernah nampak. Bukan setakat tu je, kita tanya kalau dia kata trading, mana history, tak boleh tunjuk. Alright? So dekat sini, bagi saya, first kali kalau dia kata dia ada CEO, sebab ada di luar sana, yang CEO tak ada langsung, platform-platform yang lain di luar sana. Itu nombor satu. Nombor dua, CEO ada, tetapi cari tak jumpa-jumpa sebab dia pelakon. Nombor tiga, ada CEO, tetapi tim dia ni 4-5 orang balik-balik muka yang sama. Macam mana company yang powerful, ada 4-5 tim sahaja, itu semua benda-benda risiko yang kita perlu faham sebelum kita buat. Okay, so next step saya cari dalam social media, saya jumpa Michael Prazaneka ni. Okay, dia tak aktif sangat dalam Facebook, tetapi ini sangat penting bagi saya. Sebab apa? Saya kata dah setahun lebih. So maknanya kalau dia join Facebook ni 2022 adalah bahaya, risiko dekat situ. So ni nampak okey lah, 2009 not bad sebab kita dah start 2022. Okay, so dia ada banyak benda kat sini yang saya dah tengok, dia started a new job semua ni, saya dah check memang betul real. Okay guys, now next, apa dia? Okay, saya suka tunjuk balik website ni sebab website ni dia sangat cantik lah bagi saya. Dahsyat lah orang yang buat ni apa semua. Bukanlah susah, dia perlu designer untuk buat macam ni bagi cantik dan sebagainya. Okay, bagi saya dalam website ni dia boleh tulis apa sahaja dia suka sebab website ni dia punya. Macam tadi kita tengok dekat sini ayat dia dalam presentation ni, like the big guys. Ya, dia boleh letak apa dia nak letak sebab dia punya slide. But better. Okay, so macam mana research saya untuk nak tahu dia orang ni? Okay, saya suka tengok daripada third party sebab kalau sendiri cakap, bintang bulan semua dia orang boleh cakap. Okay, tetapi bila tempat tu dari luar bercakap, itu kita boleh terima data dia better sikit. Itu pendapat saya lah. Okay, so apa yang saya buat dekat sini guys, ada satu website ni nama dia businessforhome.org. So apa dia website ni? Ni orang luar negara lah, orang US ke, saya tak pastilah, orang Malaysia saya rasa mungkin tak pakai lah website ni. Okay, website ni siapa-siapa yang nak buat bisnes dari rumah, mungkin diorang nak buat Kowe, diorang boleh check dalam ni data tentang Kowe. Mungkin diorang nak buat Amway, diorang boleh check data diorang kat sini. Mungkin diorang nak buat Nuskin ke, Melaleuca ke, Herbalife ke, apa benda lah, Usana ke, yang sekarang ni banyak tengah di boycott dan sebagainya. Okay, saya bukan nak buka topik boycott, sorry. So cuma saya nak bagi tahu data tu orang akan cari dalam sini. Alright. Now kalau korang ada satu platform, especially crypto, okay, korang boleh cari dalam ni. Dan saya dah cari banyak crypto tak pernah jumpa. Yang saya terkejut, Mavi ada kat sini dan saya nak kongsikan kepada korang. So first kali, dekat sini ni ada momentum brand. Ini yang kita nak tengok dari segi ranking revenue growth. Sebab bila company tu baru, kalau dia boleh shoot up, growth dia dahsyat, bagi saya power lah. Okay, so dah setahun lebih, Mavi pun dah setahun lebih. So kita tengok company revenue growth dalam percentage. So kita tekan ni, dia akan buka senarai-senarai company yang ada di dalam website ni, data dia, dan kita boleh tengok. Okay, now kalau kita tengok, ini adalah page pertama lah. Page pertama ni dia tunjuk 1 hingga 20. Okay, ada lebih kurang 820 syarikat yang di list down dalam rank ni lah, lebih kurang macam tu.
Mungkin keseluruhan saya tak pasti. Tapi apa yang saya nak tunjukkan kat korang, Mavi Global ada di tangga ketiga. Okay? Ini yang saya nak tunjukkan kepada korang. Saya tak pasti dekat sini ada tak company yang korang pernah dengar. Saya tak pasti. Okay? Tetapi apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, company yang korang pernah dengar. Jadi saya tekan next. Baru page pertama. Saya dah tahu kat mana company-company tu berada. Ni next page ketiga. Alright? So kita tekan lagi next. Okay, page keempat sekarang ni. Saya tekan lagi next. Page kelima pula dia akan buka. Okay, saya tekan lagi next. Ini adalah page yang keenam guys. Okay, now di page keenam ni dalam tangga 119, saya tak pasti korang pernah dengar ke tak lah. Saya pernah dengar lah Melaleuca ni quite big jugalah dulu dekat Malaysia. Lepas tu dia ada Herbalife kat sini 117. Lepas tu dia ada 4 Level Living. Mungkin ramai pernah dengar, mungkin tak, saya tak pasti. Dan Kowe guys. Kowe pun berada di sini guys. Okay, 111. Young Living berada di tangga ke 109, lepas tu ada Amway 108 dan sebagainya lah. Ada BE, itu saya boleh tengok macam-macam ada lah. Okay, so korang boleh check satu persatu dekat sini, tetapi bagi saya yang terbaik adalah Mavi. Sebab apa? Kalau korang tengok dekat sini, banyak pula message masuk. Okay, so kita tekan momentum rank ni, kita tekan balik dekat sini supaya dia buka balik page yang pertama dan Mavi berada di tangga ketiga. Saya tekan di atas Mavi ni, semua data korang boleh tengok dekat sini satu persatu. Okay, macam-macam. Recommended distributor ni biasalah luar negara punya distributor. Ini bukan saya, jangan salah sangka, ni bukan orang Malaysia pun, saya pun tak kenal siapa dia. Alright, now ini adalah CEO tadi yang saya mention dan ada semua link ada dekat sini. Tapi bagi saya benda ni adalah yang best sebab latest news yang dimasukkan dekat sini, even sampai staff baru mereka di-hire pun ada. Tetapi bagi saya, sebab company ni ada relate dengan affiliate marketing, ada relate dengan network marketing macam mana Kowe, macam mana Amway dan sebagainya. Jadi kita nak tengok leader-leader besar. Sebab apa? Leader-leader besar dalam product base, sorry lah mereka akan buat 1% sehari punya. Sebab dia orang tak nak nama dia orang rosak. Okay, sebab dah tahu benda tu mungkin boleh sontot. Saya tak pastilah kalau korang pernah jumpa yang 1% sehari, dah 5-6 tahun masih survive, itu terbaik. Saya tak pernah jumpa lagi. Saya dah tahu jawapan dia tu, kita dah tahu. Tetapi kalau korang nak cuba nasib, tak ada masalah bagi saya. Boleh cuba nasib kat sana, tetapi bila dah dapat modal tu, kalau boleh keluarkan dululah. Itu dia punya cerita. Okay, now yang saya nak tengok adalah leader-leader macam ni. Okay, daripada product base dah start buat Mavi dan Altron. Okay, macam ni. Network marketing professional, Kristi Kitik pun dah buat Mavi Global. Ini adalah leader-leader yang jarang-jarang nak buat benda kripto pun diorang mungkin tak nak buat. Tetapi diorang dah masuk ke sini. Julian Cimbala dan sebagainya. Okay, so macam mana web ni boleh tahu betul ke leader power ke tak? Ada juga guys. Kita tekan sahaja top earner dekat sini dan korang boleh tengok kat sini nama-nama orang. Okay, macam ni guys, Amway, saya just nak kongsi kepada korang. Kenapa saya nak kongsi benda ni? Sebab potensi guys, potensi boleh buat income. Amway ni, dia punya estimated sebulan income dia ni $600,000 guys. Kenapa saya nak cerita potensi benda-benda macam ni? Kalau korang nak buat Amway ataupun korang nak buat product base, competition dengan produk kesihatan dengan semua, kalau korang nak market benda-benda macam ni, dan banding dengan Mavi Global, sekejap saya akan tunjuk produk yang ada, lebih best sebab kita ada passive income. And passive income bukan gila-gila punya. Dia ada benda-benda dia yang saya akan kongsikan kepada korang. Potensi korang boleh dapat income satu hari, mungkin Mavi ni boleh bersaing dengan Amway. Okay, so $600,000 sebulan guys. Kalau korang buat bisnes sendiri, korang nak buka company, korang nak kena ada staff, korang nak kena sewa, korang nak kena buat audit, korang nak kena buat semua benda, pening kepala guys. Ini duit ni masuk, $600,000 ni, bulat-bulat masuk dekat dia. Apa dia nak buat dengan duit tu, ikut suka dia lah. Dia nak pakai untuk marketing ke, untuk apa ke, ikut suka dia. Tetapi macam inilah income yang boleh dapat. Ini saya rasa mungkin orang Islam kalau tak silap saya. Okay, pun $500,000 guys. Jadi korang bayangkanlah opportunity boleh buat income dalam dunia macam ni tanpa korang perlu ada company. Dan saya ada tools-tools dia untuk kita sama-sama boleh grow, especially tahun depan dia nak pergi lebih jauh. Okay, so itu sedikit saja daripada Business for Home daripada luar yang menceritakan tentang Mavi. Jadi bagi saya Mavi dah cukup power. Next, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok siapa dia Sukraj Shadibekov ni, who is the CEO and the founder ataupun co-founder kepada Altron Foundation.
The moment kita Google saja nama dia guys, information pasal dia punya penuh. Korang carilah platform yang lain, macam ni juga. Korang just type aja nama CEO dia, kalau ada, korang boleh jumpa tak? Kalau boleh jumpa, CEO dia tu mungkin real. Lepas tu korang check lah social media dan sebagainya. Tapi kalau tak jumpa tu CEO, kita dah tahu pelakon. Sebab apa? Kalau dia punya company dahsyat, power, sangat yang hebat, okay, takkanlah social media pun tak ada. Sebab ada hari tu seorang yang tengah chat dengan saya, leader lah, kononnya power punya leader daripada luar negara, nak saya buat satu benda. Saya tak jumpa CEO dia. Dia kata, you know, negeri-negeri yang teruk-teruk apa semua, memang dia orang tu tak ada Facebook langsung. Saya kata, betul, tu negeri yang teruk. Ini kita tengah cakap CEO yang hebat, yang boleh bagi 1% sehari, tetapi nama dia tak ada. Macam mana? Bukan saya tak ada dalam Facebook, dalam internet pun saya cari tak ada. Itu yang bagi saya tak berapa best lah. Ini sangat transparent, kita cari pun dah jumpa. Okay, next. Orang yang profesional macam Sukrat Shadi Bekoff ni, dari segi programmer, dia kata dia programmer, dia tahu buat sistem, dia tahu buat semua. Jadi saya lebih gemar tengok dalam LinkedIn. So saya pun dah buka LinkedIn ni, ini adalah Sukraj tu. Kalau siapa yang nak belajar kolah-kolah sebut dia betul, boleh tekan dekat sini, boleh dengar. Okay, so dia adalah CEO pada Altron Foundation ni lah. Okay, now bagi saya guys, kita nak tengok pengalaman dia. Okay, sebab kalau dia cerita dia Altron Foundation punya CEO, cantik lah, okay lah. Dia genuine lah, dia transparent. Ramai tak nak mengaku yang dia CEO kalau company tu nak scam orang. Okay, dan kalau tengok, even Altron pun dah 1 tahun 7 bulan. Mavi sebelum tu sedikit. Mungkin 1 tahun 5 bulan, saya tak pastilah yang betul-betul. Dan Altron, office dia semua ada kat London. Boleh semua boleh check. Mavi office ada kat Dubai dan itu pun semua boleh check, tak ada masalah. Okay, sekarang ni yang saya nak sharing dengan korang adalah experience dia yang sebelum. Itu lagi penting. Sebab dia kata dia terror buat sistem. Okay, so siapa dia sebelum? Alright, dia ada satu company lagi, nama dia CyberBee. Macam kalau korang tengok kat bawah ni. CyberBee. Okay, sampai sekarang masih ada guys. 3 tahun 4 bulan. Saya dah tengok dah, korang boleh masuk website dia. Saya dah tengok projek-projek yang diorang tengah buat. Dahsyat lah. Bagi saya power. Memang betul benda ni sempoi. Okay, so dia kata dia adalah leading software development company that offer advanced software development. Okay, so apa software yang dia dah buat? Even hospital system dan sebagainya. Tetapi dekat sini guys, dia juga kata dia buat advanced blockchain application. Dia buat smart contract. Dia ada DevOps services guys. Benda ni bagi saya sangat-sangat kritikal untuk nak tengok balik kepada Altron Foundation. Contoh, korang ada idea nak buat blockchain. Contoh, korang ada idea nak buat Web3. Tapi korang tak tahu nak buat sistem tu macam mana. Korang boleh duduk, discuss dengan diorang, guna kepakaran diorang. Last sekali diorang bagi quotation dekat korang, korang bayar dan diorang develop lah benda tu dekat korang. Itulah apa company ni buat. Jadi sangat powerful. Jadi company ni dah powerful dan team dia pun ramai yang ada dekat sini sekarang ni berada di dalam Altron Foundation. Okay, next. Saya dah pernah Google sampai to the extent dekat sini ni, dia pernah buat website, dia pernah buat freelance untuk si Sukraj ni. Okay, so dah lama yang saya pernah tengok. Korang boleh carilah satu persatu dan sini boleh tengok lagi experience dia yang sebelum. Dia pun account manager dekat data site. Jadi dia ada juga orang kata management punya skill, dia ada semua benda tu bergabung sedikit. Nak kata dia terlampau power programming mungkin tak, tapi dia lebih kepada management, tapi dia understand programming. Sebab tu dia boleh manage tim-tim dia. Itu pendapat saya macam itulah. Okay, next. Apa yang kita nak buat pula? Saya nak guna butang search dekat atas ni. Lepas tu saya nak cari kalau korang belum cari, korang nak cari, korang tulis Altron Foundation. Sebab saya dah cari. Jadi dia dah buka dekat sini. Okay, so saya tekan dekat sini, dia akan buka Altron Foundation dan saya tekan atas Altron Foundation ni, dia akan buka Altron Foundation as a company lah. Okay, apa yang saya nak share kat korang dekat sini? 51 hingga 200 employee. Okay, now kenapa saya nak share benda tu? Tapi sebelum saya masuk dekat sini, saya just nak tunjukkan website Altron kepada korang. Sebab ini cara mula-mula saya study. Sebab white paper tentang Altron, sebab kita ada coin, kita ada blockchain, banyak benda guys. Benda ni kat sini terlampau besar benda dia. Jadi bila saya study dekat sini, apa yang saya buat, okay, saya tekanlah company ni. Lepas tu saya tekanlah team ni, a part of baca semua benda. Sebab saya nak tengok siapa team di belakang orang kata benda-benda ni. So bila saya buka, saya tengok core management team dia ada 8 orang dekat sini. Lepas tu saya tekan design team dia ada 6 orang.
Lepas tu saya tekan software development team dia pun ada ramai lah. Okay. So saya kata, uish, ini power ni. Sebab saya tak pernah nampak platform di mana CEO dah real. Sebab dekat luar sana, macam saya kata, satu tak ada CEO. Nombor dua, CEO dia pelakon. Kita cari tak jumpa. Nombor tiga, dia ada CEO. Tapi tim dia balik-balik 4-5 orang. Itu je muka yang ada. Tapi dekat sini ni ramai ni muka ni. Saya kata, uish, ini lain daripada yang lain bagi saya lah. Tapi timbul pula persoalan dekat saya, mungkin diorang ni website diorang. Okay, website diorang ni diorang boleh letak apa saya. Walaupun saya dah cuba Google, korang pun boleh cuba Google satu persatu, saya dah Google, saya dah jumpa banyak orang. Okay, tapi bagi saya masa mula-mula tengok tu macam tak berapa best sebab website sendiri. So last kali sebab tu yang saya masuk ke dalam LinkedIn ni senang cerita dan kita boleh tengok 51 hingga 200 employee, kita tekan dekat sini dan kita boleh tengok. Now, bagi saya guys, yang penting kita nak tengok orang teknikal. Sebab dia kata dia teknikal, dia dahsyat, dia boleh buat software, dia boleh buat blockchain, dia boleh buat orang kata semua benda-benda yang hebat-hebat Web3 di mana kita boleh beli saham Web3 tu. Jadi kita nak tahulah siapa dia orang ni betul-betul. LXT ni adalah business partner kepada Sukraj yang dah lama lah. Dia lah yang betul-betul orang kata hardcore system developer dan sebagainya. Nanti korang boleh check satu persatu. Okay, so bagi saya kalau korang nak tengok, korang carilah yang senior developer. Saya tak nak tunjuk seorang per seorang dekat korang dekat sini. So mungkin saya boleh buka seorang macam ni, blockchain full stack. Saya just buka Mikalai ni. Okay, just nak sharing kepada korang. Okay, so kalau korang tengok, kita nak tengok experience dia lah. So kalau tengok dekat sini, adakah dia masih bekerja? Itu pun kita nak tengok. Okay, so sampai sekarang dia masih bekerja 1 tahun 4 bulan dan ada yang saya check dah tak bekerja, dia dah stop, ada. Nanti korang boleh check satu persatu. Okay, alright. Tak bekerja tak kisahlah, tapi sebelum ni dia pernah bekerja. Tapi yang ini, orang ni masih bekerja dan dia kata dia buat apa tadi? Dia buat DevOps engineer dan kalau kita tengok dekat sini, dia adalah DevOps punya experience lah. Okay, sebelum ni DevOps engineer kat tempat lain. Ini tak ada kena-mengena dengan Altron. Sini pun ada pengalaman, pernah jadi system administrator. Boleh tengoklah 8 lagi experience yang sebelum-sebelum ni. Dan sekarang ni guys, apart of dia tengah bekerja dekat sini sebagai full time, dia juga buat seasonal sebagai consultant dan teacher. Dia mengajar lagi guys, siap mengajar lagi. Inilah tim-tim yang ada di dalam Altron, sangat-sangat berbeza bagi saya. Jadi bagi saya tim dah ada, ramai pula tu, share pula semua information. Sangat-sangat transparent, sangat-sangat powerful bagi saya. Okay, dah cerita tentang Mavi, dah cerita tentang Altron. So apa produk Altron yang pertama? Dia ada coin dia. Dan coin dia kita boleh staking. Itu yang saya nak ceritakan kepada korang. So bila kita nak sembang tentang coin, kat mana kita nak check data tentang coin adalah coin market cap. Bagi korang yang tak tahu, coin market cap ni orang mungkin akan kata macam kitab lah. Kitab crypto lah. Sebab apa? Bila saya tekan cryptocurrency ni, bila saya tekan dekat atas ni, dia buka main page dia. Korang boleh tengok lah Bitcoin punya harga. Bitcoin dah naik hari tu sampai 44 kalau tak silap saya. Sekarang ni tengah turun guys, tengah turun. Okay, dan kalau korang tengok Ethereum, korang tengok banyak lah lagi coin-coin yang ada. Dan kalau kita back balik untuk tengok kita punya Altron, harga kita daripada 0.09 sen, itu dah naik tinggi. Lepas tu dia turun sebab ada withdrawal yang banyak orang buat, tak jadi masalah, kita stable saja dan sekarang ni kita tengah climb up balik. Okay, sebab tu saya recommend sangat-sangat staking. Alright, now data kita available dalam coin market cap. Tak semua crypto coin ada dalam ni. Okay, kalau korang tengok, dia kata kripto mungkin di seluruh dunia ni dah ada 2 juta coin. Dan kita berada dalam coin market cap. Tak semua ada dalam ni. Okay, now tentang kripto coin korang kena faham, dia ada 2 jenis. Okay, first kali macam mana pun siapa sebut dia kripto coin, dia token, kalau dia tak ada blockchain, dia penipu. Sebab dalam dunia ni kena duduk atas blockchain kalau dia kripto. Bukan dia kena ada blockchain sendiri, dia tak perlu, tapi kena duduk atas blockchain. Okay, so ada coin dan ada token. Apa beza dia? Coin selalunya dia ada blockchain sendiri. Token dia tak ada blockchain sendiri, jadi dia kena tumpang. Tumpang macam siapa? Tumpang Binance Chain. Kalau korang biasa beli dalam PancakeSwap, Binance Chain, ataupun beli dalam Ethereum punya blockchain, selalunya dalam Uniswap,
Situ tempat-tempat korang beli sebab coin-coin ni duduk di atas blockchain mereka. Tumpang lah, lebih kurang macam itulah cerita dia. Okay, kita guys sekarang ni, kita ada di dalam Binance Smart Chain. Korang boleh beli dekat situ, tak ada masalah. Korang boleh guna PancakeSwap dan beli. Kita juga berada di beberapa blockchain yang lain. Okay, di sini korang boleh guna Uniswap dan beli. Tetapi guys, kita ada blockchain sendiri juga. Itu yang saya nak kongsikan kepada korang sekejap lagi. Sebab apa? Bila sebut ada blockchain sendiri, macam saya tak suka tengok website dia. Kalau tengok website dia, semua terbaik lah. Jadi kita nak tengok third party. So sekejap lagi, saya akan gunakan satu third party macam CoinMarketCap. CoinMarketCap ni adalah third party yang menceritakan tentang Altron. So sekejap lagi ada third party yang menceritakan tentang blockchain mereka pula. Jadi kita terima data-data tu daripada luar. Okay, itu pendapat saya. Okay, sebelum saya cerita macam mana korang nak beli, daripada luar korang boleh beli tapi tak boleh staking, right? Saya nak tunjukkan kepada korang satu added info lah, orang kata ilmu sedikit kepada korang. Okay, apa yang saya buat, saya tekan cryptocurrency, saya tekan recently added. Ini untuk orang yang tak tahu, maksudnya coin-coin ni baru dimasukkan ke dalam CoinMarketCap. Macam mana nak tahu bila dia masuk? Boleh tengok kat belakang ni, added 4 hours ago, 5 hours ago, 6 hours. Okay, apa best dia? Okay, now ramai orang yang nak main crypto coin ni, yang nak main cepat lah, dia orang kena terror. Kerugian pun boleh jadi gila-gila juga. Tapi kalau yang pandai, okay, contoh coin kuku ni, okay, contoh dia beli terus shoot up sampai 132%. Siapa yang pandai dia akan buatlah keuntungan dekat sini ni. Okay, sebab tu orang suka tengok data-data yang ada dekat sini. Just some info untuk korang. Okay, now saya kata crypto coin kena duduk atas blockchain. Kalau tak duduk, dia bukan. Jadi coin ni duduk atas blockchain apa? Dia bagi tolong osmosis. Yang ini BNB, boleh tengok blockchain. Okay, tapi yang saya nak cari sekarang ni, ada tak yang tulis own blockchain? Kadang-kadang ada. Okay, hari ni tak ada. So sorry lah, tak boleh nak share benda tu. Okay, so kalau dia tunjuk own blockchain, maknanya dia ada blockchain sendiri. So bila dia ada blockchain sendiri, kat mana kita nak tengok data tu? Itu sekejap lagi saya nak tunjuk satu third party, nama dia DeFi lama yang menceritakan semua benda tu. Okay, now next, untuk sedikit lagi information yang saya nak kongsikan. Katakanlah korang nak beli coin ni, Cybertruck. Okay, dan kalau korang tengok value ni hampir macam tak ada value. Alright, memang tak ada value. Jadi kalau korang ada RM1,000 ataupun RM500 lah, korang beli coin ni, korang akan dapat berbilion coin dia. Okay, berbilion. Jadi kalau lah dia boleh naik $1, bayangkan korang ada 10 bilion coin. Kalau dia naik $1, korang dah ada 10 bilion dolar. Itu yang orang nak. Tapi tipulah bagi saya, coin ni nak naik sampai 1 bilion dalam masa yang cepat. Dia mungkin makan masa bertahun-tahun lah saya rasa. Unless project dia power, dia ada banyak strategi dan sebagainya, saya tak tahu. Okay, tetapi guys, risiko, ini yang saya nak ceritakan kepada korang. Saya tak kata Cybertruck ni scam ke apa, saya just nak bagi korang faham tentang coin terlebih dahulu. Sebab kita ada coin, kita ada staking. Jadi saya nak korang faham benda ni sebelum korang boleh buat tindakan. Okay, now selalu apa yang kita nak buat? Kita nak beli coin harga rendah macam ni. Kita memang nak beli rendah. Kita nak jual masa bila? Masa naik tinggi. Itu yang kita nak buat. Profit, beli RM1,000, jual RM100,000. Ada orang buat macam tu guys. Beli RM1,000, beli RM500, jual RM200,000-300,000 pun ada. Pernah berlaku. Itu yang orang nak. Tapi soalan sekarang ni, sebab orang dah makin tahu tentang kripto. Jadi soalan yang kita kena tanya sekarang, siapa nak beli masa tinggi? Kita nak beli rendah, kita nak jual tinggi. Soalan dia, siapa nak beli masa tinggi? Itu yang jadi bahaya sekarang ni crypto coin. Sebab tak ada kegunaan. Bila ada kegunaan, tinggi pun orang beli. Bila tak ada kegunaan, itu yang bahaya dia. Sebab tu dalam dunia kripto ni ada perkataan yang agak orang kata keras sikit. Dia sebut shitcoin. Kenapa shitcoin yang dia sebut? Sebab coin tu tak ada kegunaan. Itu yang dia orang sebut. Jadi sekejap lagi saya nak tunjuk kita ada kegunaan, kita ada banyak perbezaan. Okay, now dekat sini, kalau korang beli tadi RM1,000, korang dapat berbilion coin. Tetapi korang tak check, korang tak study, rupanya CEO Cybertruck ni, contoh lah, ni contoh je lah. Okay, CEO Cybertruck ni, dia punya makciknya, pakciknya, jiran semua dia dah susun ramai-ramai. Semua beli coin ni banyak. Kita tak sedar. Okay, by the time kita harap dia naik
30 dekat sini, dia naik 1. Kita ingat kita nak jual dulu, tiba-tiba dia dah dump dulu. Bila dia dump dulu, inilah orang panggil pump and dump. Bila dia dump dulu, RM1,000 kita tak ada value. Tapi jangan risau, coin korang masih ada lagi dalam wallet korang. MetaMask ke, token pocket ke, korang masih ada coin tu. Tapi coin tu tak ada value. Sebab apa tak ada value? Tak ada orang guna. Nak jual pada siapa? Sebab tu guys, bila staking yang bagi 1% sehari, ini saya just nak add up kepada korang supaya korang faham sikit. Dia orang bagi 1% sehari, ada 365% 1 tahun, tak kira compounding lagi guys. Korang dapat coin tu banyak. Dan di hujung tahun, terlampau banyak sangat coin korang ada. Korang nak jual, tak ada siapa beli. Sebab tak ada orang guna. Itu yang bahaya dia. Sebab tu coin-coin macam BNB, macam Ethereum, kalau korang staking sangat digalakkan, macam Solana, sebab coin dia digunakan, dan sekejap lagi saya akan tunjuk kenapa coin dia digunakan. Okay, so kita kembali untuk nak cerita tentang staking terlebih dahulu supaya korang faham. Okay, so kat mana korang nak beli coin ni? Right, kalau korang nak beli Altron ni, korang boleh tekan markets. Okay, korang boleh beli dalam PancakeSwap. PancakeSwap ni ada di dalam Binance. PancakeSwap ni adalah Web3. Ini untuk korang faham sedikit tentang Web3 sebab sekejap lagi kita pun nak cerita Web3. Okay, PancakeSwap adalah Web3 yang duduk di atas Binance punya blockchain. Jadi kalau korang nak beli coin Altron ni menggunakan PancakeSwap, korang kena beli BNB coin. Itulah kegunaan. Korang kena beli BNB coin tu untuk fee, untuk korang bayar, untuk korang nak beli Altron tu dalam PancakeSwap. Uniswap pula adalah Web3 yang duduk di atas Ethereum punya blockchain. Kalau korang nak beli Altron dalam Uniswap, korang kena beli Ethereum sebagai fee. Jadi suka tak suka kena beli Ethereum. Itulah kegunaan coin tu masih ada. Itu yang saya nak cerita dari segi kegunaan yang sekejap lagi saya akan explain lebih lagi lah. Okay, now kalau korang nak beli dalam Probit ataupun MEXC, ini dah exchanger top 20 yang ada di dunia. Ini tak perlu risau pasal fee apa semua. Transfer je USDT masuk dalam ni ataupun boleh buat pembelian dalam ni. Saya rasa mungkin Malaysia susah sikit lah. MEXC dulu ada, sekarang dah tak ada. Jadi korang dah ada USDT, korang belilah coin tu dalam tu dan korang boleh simpan. Now guys, game ni bukan game di mana korang beli hari ni, esok kaya. Tak ada kat sini guys. Okay, samalah kalau contoh saya buka balik untuk bagi korang faham sedikit. Saya tekan balik di sini. Okay, BNB guys, Binance. Start tak silap saya 2017 lah, lebih kurang macam tu. Harga dia 10 sen ketika tu. Tadi kalau korang tengok, kita 12 sen. Okay, ni saya cerita 10 sen 2017. Kalau korang beli time tu, $100, which is RM500. Sekarang ni korang dah hampir jutawan. Tanta dah jutawan pun. Kalau korang beli time tu dengan RM500 dulu, korang simpan sampai sekarang, korang dah jutawan. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Tapi ramai orang, macam saya pun silap-silap, saya tak sempat belilah. Sebab tu sekarang ni saya letak harapan saya pada Altron. Saya dah ada banyak Altron. Syukur sangat benda tu dan saya harap benda ni boleh pergi sangat-sangat. Kalau dia dah naik macam ni, serius kan, banyak sangat duit. Tak apalah, 5 tahun pun tak apalah kita target macam tu. Okay, so contoh dia yang ni, kalaulah orang beli 10 sen dulu, dia naik $3 dah jual guys. Sebab apa? Beli 10 sen naik $3, confirm jual. Tapi orang yang simpan ataupun disebut hodl, mereka itulah yang jadi jutawan. Yang jual pada $3 buat profit tapi tak jutawan. Saya harap korang faham benda tu. Kalau tak faham nanti boleh tanya, tak ada masalah. Okay, so kita kembali ke Altron balik. Altron ULX, okay. Alright, now kalau korang ada $100 dan korang beli dekat tadi MEXC ataupun Probit, okay, korang beli kat dua tempat ni. Kenapa $100? Sebab package minima staking kita adalah $100. Apa sahaja package dalam Mavi dia bermula dengan $100. Kita ada banyak produk dalam Mavi. Okay, tapi permulaan minima setiap produk boleh beli 1, boleh beli 10, boleh beli berapa banyak kita nak, tetapi bermula dengan $100. Okay, so kalau korang beli $100 dalam MEXC, okay, berapa coin yang korang dapat? So korang tengok dekat sini, kita kena bahagi. Okay, so $100 ni RM500 lah, senang kira. Korang keluar RM500, kita bahagilah dengan 0.12.
korang akan ada 833 coin. Guys, dalam 2-3 hari lepas, 2-3 hari pun, dalam minggu lepas, tak silap saya, korang dapat 1000 coin guys, 1000 coin. Tetapi sebab harga dia dah naik, sekarang ni dah jadi 833. Janganlah harga dia naik sampai dah jadi 100 coin saja korang dapat, sangat-sangat sayang lah bagi saya. Sebab tu kalau belum beli coin ni, tindakan dia is now. Alright, so korang beli $100, korang dapat 833. Okay, korang simpan selama 5 tahun. Tak ada staking, korang hanya ada 833 coin sahaja. Dia tak naik dan dia tak turun. Sebab coin ni banyak ni. Kalau ada staking, dia akan bertambah. Kejap lagi saya tunjuk tentang staking. Tapi apa yang saya nak ceritakan kat korang, kalau benda ni jadi macam mana BNB jadi, dia naik $200. Okay, sebab sekarang 10 sen, anggap macam 2017 Bitcoin, BNB 10 sen, naik $200. So sini pun cerita sama. Dia naik $200. Contoh lah, $200 ni cerita best lah kalau dia naik kan. Okay, so naiklah $200. Okay, korang akan ada $166,000 guys, dolar. Okay, so kita darablah dengan 4.6. Korang akan ada RM766,000 dengan RM500 yang korang keluarkan hari ni. Lepas 5 tahun, untung-untung ada RM766,000. Tapi again, cerita tu cerita best. $200 tu boleh capai ke tak? Saya tak pasti. Cerita best. Jadi BNB. Okay? Alright. So kita kembali balik kat sini tadi. $100. Alright. Kita darabkan dengan berapa tadi? Bagi. $100 untuk nak tengok berapa total coin kita dapat. Bagi 0.1233. Korang dapat 800. Tadi saya kira tak betul kot. 811. Okay? Korang akan dapat 811 coin. Alright. Kalau staking, apa yang korang boleh dapat? Ini saya nak buat comparison. So saya masuk ke Altron website ni, kita tekan dekat teknologi, kita tekan staking hub NFT. Dia akan buka yang ini. Alright. So bila dia buka, ini adalah calculator. Kita cari package minimal $100. Okay. Dan ini adalah staking dan kita boleh compound lagi. Dan bila korang compound, ikut suka korang nak keluar hari-hari pun boleh. Korang nak simpan selama 5 tahun pun boleh. Bagi saya guys, sangat rugi kalau korang keluar harian sebab tak rasa apa pun kalau $100. Alright? Dan dia ada burn lagi kalau korang keluar banyak masa awal-awal ni. So bagi saya, kalau boleh, target dia adalah long term untuk benda. Tapi terserah pada korang. Kalau korang nak keluar anytime, itu tak ada masalah. Okay? Alright, so sekarang ni selama 5 tahun, kita anggap korang simpan selama 5 tahun, korang akan ada 4,100 coin ULX. Tadi korang beli kat MAXC $100 sama, kita tunjuk $100 ni. Korang beli $100 dekat MAXC, korang dapat 811 coin. Lepas 5 tahun pun 811 coin. Tapi di sini korang ada 4,100 coin. Kenapa? Ada staking dan ada compounding. Sebab tu saya kata staking ni korang dapat coin hari-hari. Tapi bila coin tu tak ada kegunaan, itu yang bahaya dia. Dan sekejap lagi saya nak tunjuk kenapa kita akan ada banyak kegunaan guys. Okay, now apa yang saya nak tunjuk calculation dekat sini pula. Kalau korang staking, okay, kita ambil 4,100 coin dah senang. Okay, korang ada 4,100 coin. Okay, now kita kembali ke harga Altron. Saya harap korang tengok benda ni untuk korang faham. Okay, so korang staking lepas 5 tahun dapat 4,100 ULX. Awal-awal korang dapat sama banyak macam mana beli kat MAXC tadi. Lepas 5 tahun sebab staking dan compounding, korang ada 4,100 coin. So korang ada banyak ni. Dan lepas 5 tahun guys, lepas 5 tahun, harga tak naik. Harga maintain sama. Ini kira cerita teruk. Tadi cerita best, $200 naik. Kita kena tengok juga possibility cerita teruk. Dia jadi 12 sen juga. Okay, lepas 5 tahun, dia jadi 12 sen. Kita darablah, darab 0.12. Korang akan dapat $492 lepas 5 tahun. Kalau harga ULX tak naik, which is tak logik lah bagi saya sebab nak ada Web3, ada semua benda dia, insyaAllah akan naik. Tapi andai kata dia tak naik,
Korang masuk $100, korang dapat $392 tetap untung. Itu yang saya rasa sangat best benda ni bila korang staking. Now, andai kata cerita lagi tak best. Lepas 5 tahun dia turun 2 kali. Sebab korang staking, kita bahagi 2, korang ada $246, korang masuk $100 staking. Lepas 5 tahun, korang ada $146 profit. Jadi tak rugilah bagi saya bila korang staking. That is better. Kalau korang tadi beli dekat MEXC, kalau dia turun harga, korang rugi. Itu je beza dia. Okay? Now, kalau kata cerita best sedikit. Okay, tadi korang ada 4,100 ULX. Sekejap saya minum air dulu. Okay, 4,100 ULX. Guys, lepas 5 tahun guys, sekarang 12 sen. Kita akan ada banyak Web3. Dia nak naik $1 tu sangat-sangat possible bagi saya lah. Okay, lepas 5 tahun. So kalau dia naik $1, korang dah ada $4,100. Dengan RM500 tadi. RM500, korang ada $4,100 kalau dia naik $1. Kalau kita darab 4.6 guys, korang ada RM18,000 dengan RM500 yang korang letak sekarang. Tunggu 5 tahun, korang dah ada 18,000, which RM500 yang kita ada sekarang tu, habis dah hujung bulan. Kita dah belanja dah pun. So apa salahnya letak, tunggu 5 tahun, kalau dia naik $1, korang dah ada RM18,000. Duit korang juga. Okay, andai kata dia naik lebih lagi, which bagi saya pun make sense lagi, kalau dia naik $10. $10 guys. Okay, sebab tadi kalau tengok Binance $200 tu, kita sembang $10. Kalau dia naik $10, korang dah ada $41,000. Kalau kita darab dengan 4.6 time tu punya harga, korang ada RM188,000 guys. Korang letak RM500, potensi nak dapat RM188,000 sangat tinggi. Itu pendapat saya. Okay. Takat tu je lah $10, tapi kalau naik lebih lagi tak payah sembang lah. Of course lah lagi power. Kalau betul lah dia boleh naik sampai $200, contohnya dia betul-betul ikut BNB, korang ada $820,000 lah. Darab 4.6, korang akan jadi jutawan. 3.7 juta ringgit. Okay, bagi saya 200 tu mungkin susah, tapi saya tak pasti. Ada possibility. Tapi $1, $10 tu sangat-sangat make sense. So potensi korang nak dapat duit dengan staking lebih better. Berbanding kalau korang tadi beli contoh 811, kalau naik $10, korang dapatlah $8,000. Itu beza dia lah. Okay, so saya harap korang faham dekat situ. Itu dari segi produk staking. Alright, next apa yang kita nak tunjuk adalah Web3. Tetapi sebelum korang faham tentang Web3, semua benda Web3 ni, dia kena duduk di atas blockchain. Jadi bila kita sebut blockchain, kita nak study blockchain, kita kena tengok blockchain tu dia duduk ataupun diceritakan oleh siapa. Macam coin ni, dia tengah cerita ni, coin market cap yang tengah cerita. Benda third party. So saya suka guna DeFi lama. Dan ni saya dah Google sebab saya suka ayat daripada website ni. Okay, so what is DeFi lama? Dia kata DeFi lama ni adalah satu crypto data website. Dia yang terbesar lah sekarang ni kalau korang Google. So dia kata dia ambil publicly available blockchain data ni, dia break it down to easy to read chart, graph dan sebagainya. Tetapi publicly available blockchain data. So macam mana rupa DeFi lama, inilah DeFi lama. Jadi inilah bentuk-bentuk cantik-cantik yang dia buat lah konon-kononnya macam tu. Okay, so apa yang saya buat dekat atas ni, defilama.com/chains. Dan bila saya nak buat perbandingan, sebab Ethereum ada staking, Tron ada staking, Binance ada staking, jadi saya pun pilihlah staking punya option dekat sini. Dan bila kita dah pilih benda ni, kita scroll ke bawah, inilah list blockchain yang ada lebih kurang berapa tadi kalau kita tengok kat sini, 235 blockchain dalam dunia. Tadi kalau korang tengok crypto coin dalam coin market cap, saya buka balik coin market cap, 2 juta crypto. Semua crypto ni kena tumpang duduk atas blockchain yang lain. Dan blockchain yang power, yang betul-betul recorded dalam DeFi lama ni ada 235 blockchain. Dan dari segi staking,
Ethereum tangga pertama. Kenapa Ethereum tangga pertama? Korang boleh tengok kat sini, total value lock community mereka letak duit untuk staking ni ada 31.8 billion power. Okay, next kita ada Tron nombor 2, Binance nombor 3 which is about 3 billion. Dan kalau kita tengok Altron berada di tangga ke-11 guys. Kita start pada tangga 74, dah climb tangga ke-11. Sangat-sangat powerful ni. Ni bukan daripada Altron punya website. Ini daripada DeFi lama guys. Apa saya tengah tunjuk kat korang ni, saya cerita kepada korang tempat lain tengah cerita pasal benda ni. Itu bagi saya lain daripada lain. Dan kalau korang tengok pun total value lock kita 700 juta guys. Nak dekat dah sampai 1 billion. Nak kejar dah yang top dekat atas ni. Kalau korang tak take action now, itu terserah pada korang. Okay, saya dah ceritakan segala benda untuk korang faham. Now next, saya sebut dari segi kegunaan coin, bukan shit coin. So kegunaan tu apa dia? Kegunaan tu dia kena ada banyak Web3 yang duduk di atas blockchain dia. Of course kalau tak ada pun benda ni, dia ada juga coin yang orang nak kena beli untuk nak guna sebab-sebab lain. Tetapi yang lagi best bila dia ada Web3. Ini adalah Web3 ya, protokol ni 968 Web3 yang duduk di atas Ethereum. Macam tadi saya sebut, Uniswap adalah salah satu dalam ni. Dan bila korang beli coin yang duduk di atas Ethereum punya blockchain, korang kena beli coin Ethereum ni. Jadi ada kegunaan Ethereum tu lah. Jadi bayangkan 900 lebih Web3 yang duduk dekat sini, semua kena beli Ethereum sebagai fee dia. Dan yang saya nak tunjukkan kepada korang adalah Binance, sebab ramai orang kenal Binance lebih lagi. Okay, so 669 dia punya Web3. So saya tekan atas ni ya, saya tekan atas Binance ni dan kita buka dia punya semua Web3 yang ada. Dan ini adalah Web3 yang duduk di dalam Binance. Ada berapa tadi? 600 lebih Web3. Dan PancakeSwap adalah salah satu Web3. Guys, PancakeSwap ni bukan kepunyaan Binance. Bagi yang tak tahu. Mungkin orang ingat Binance yang punya. Tak. Kalau Binance yang punya, dia takkan duduk pada blockchain yang lain. Dan dia ni, PancakeSwap, korang boleh tengok. Dia duduk di BSC, Aptos, Ethereum. Jadi dia ada banyak tempat yang dia duduk ikut suka dia. Sebab dia adalah orang lain yang punya. Tetapi kalau korang beli coin, tadi korang nak beli Altron contohnya dengan menggunakan PancakeSwap, boleh. Tapi korang kena beli BNB sebagai fee untuk nak beli coin Altron tu. Itulah kebaikan bila ada Web3. Dan next guys, untuk pengetahuan korang, setiap Web3 ni adalah syarikat. Okay? Bukan kepunyaan Binance, mungkin ada yang kepunyaan Binance, tapi majority adalah third party. Dan mereka ni semua buat duit guys. Mereka tengah buat duit. PancakeSwap ni buat duit sangat banyak. Tapi PancakeSwap ni dia adalah unsur-unsur macam tak patuh syariah sikit. Cuma kita letak benda tu tepi. Saya just nak bagi tahu kepada korang. Bayangkan sekarang ya, bayangkan sebab lepas ni saya nak cerita tentang Flipme kepada korang. Jadi bayangkan kalau korang boleh jadi owner kepada PancakeSwap. Kita bukan nak janji 1% sehari tau. Sebab kita nak passive income. Siapa tak nak passive income? Semua nak passive income. Kalau boleh of course kita nak 10% sehari, which kita dah tahu dah company tu apa akan jadi. Okay, tapi sekarang ni kalau PancakeSwap yang real business ni, yang dia hari-hari ada transaksi yang berlaku, tapi sebab korang ni jadi owner dekat sini, korang jadi owner kat sini, setiap transaksi yang berlaku tu dia akan ambil percentage sedikit dan bagi pada korang. Inilah yang saya nak ceritakan passive income kita. Dan kita pun akan ada banyak Web3 macam ni yang mana dibenarkan untuk kita beli saham. Kita boleh jadi shareholder kepada setiap syarikat ni. Jadi bayangkanlah, contoh PancakeSwap kita jadi owner. Kita dapat $5 sehari daripada sini. Sebab dia transaction Web3 ni, dia berlaku hari-hari. On the spot, duit tu akan dibayar pada kita on the same day. Sebab dia dalam smart contract dan dia di program macam tu, tak boleh diubah. Jadi bila dapat terus masuk. Okay, so bayangkan korang owner PancakeSwap, korang dapat $5 lah cincai kira. Hari ni korang dapat $5. Esok mungkin lebih, lusa mungkin kurang. Macam itulah real business. Dia bukan tetap 1%. Okay, so korang dapat dekat sini.
Lepas tu datang pula Venus, korang pun jadi owner kepada Venus. Korang dapat lagi $10 contohnya. Dekat sini dapat $3 sehari. Jadi korang owner kepada semua Web3 ni akan memberikan pulangan kepada korang setiap hari secara real business. Contoh korang owner kepada CoinWin. Contoh, CoinWin ni tak buat duit. Korang jadi owner kat situ, korang tak dapat duit lah. Mungkin dia akan makan masa yang lama. Sebab dia real business. Tak ada duit, tak ada lah. Ada. Tapi bayangkan kalau semua ni beri $1 sehari, okey, $1 sehari, tadi korang tengok ada 600 lebih syarikat. Maknanya korang dapat $600 setiap hari. Itulah yang korang ada peluang dengan Altron, tempat lain tak ada, di mana korang boleh jadi Web3 ni punya owner. So kenapa penting Web3? Tadi kita staking, coin ni digunakan. Nanti semua ni kena bayar fee menggunakan coin Altron. Itu nombor 1. Sebab tu penting staking. Nombor 2, kita pula boleh jadi owner kepada Web3. So, dah cerita semua benda ni kepada korang. Kita buka kepada, sekejap saya refresh kepada sini. Alright, so kita tengok Altron. Altron baru ada 3 Web3 dan kita buka dekat sini 3 Web3 kalau korang tengok. Okay, dia ada Altron Staking Hub, Swap, dan yang ini bukan kepunyaan Altron langsung. Ini adalah third party, tetapi yang ini kita tak boleh jadi owner dan 2 ni pun kita tak boleh jadi owner. So yang mana kita boleh jadi owner? Itulah saya nak buka slide dekat sini untuk tunjuk kepada korang. Slide ni dah lama. Kalau korang tengok, ini sekali lagi dari segi tim, dan semua tim ni pernah kerja di dalam orang kata blockchain yang besar. Kenapa daripada blockchain besar, senior developer sekarang ni ada di Altron? Jadi korang kena fikir kat benda tu kenapa. Sebab dia orang nampak potensi dekat sini lah. Okay, so kita dah di track banyak tempat integrated dan sebagainya. Exchanges kita pun dah power. Okay, so yang ini yang saya nak tunjukkan kepada korang. Web3. Okay, Altron Swap. Kita tengok balik. Ini data daripada DeFi lama, which is a real data capture. Okay, so dia kata dah live. Staking ni dah live. Dan kalau kita tengok dekat sini, ni swap. Swap yang bawah. So swap ni dah live. So sebab tu dia ada data dekat sini. So swap dah live. Alright. So next, dia ada Altron Scan. Altron ULX Scan yang mana yang staking tadi. Native ni maksudnya kepunyaan Altron. Dah live. Lepas tu dia ada benda ni, which dah habis dah pun benda ni. Dia bukan nak jual tattoo kepada korang, tak perlu risau. Okay. Dia jual NFT. Dia jual NFT ni macam mana, dia ada ambil gambar dengan artis-artis yang power-power ni, buat tattoo dengan dia. Dia sangat famous dekat luar negara lah. Dan dia jual gambar-gambar ni. Dan bila jual gambar-gambar ni, siapa yang beli dulu, sekarang dah tutup, dah tak ada dah. Bila nanti dia buka balik untuk penjualan, harga dah shoot up. Time tu orang yang beli tu kalau jual dia boleh buat profit, dan mungkin ada yang tak nak jual pun sebab dia orang nak simpan lebih lama. NFT ni lebih kurang macam orang simpan gambar Mona Lisa, macam itulah cerita dia. Okay, dan next guys, benda ni adalah third party. First kali saya nak cerita kepada korang, bukan kepunyaan Altron dan tak ada kena-mengena dengan Altron. Sebab apa? Nombor 1, siapa yang beli saham dekat sini, korang jadi owner dekat sini, setiap kali tiket terjual, korang dapat profit. Kenapa saya nak cerita benda tu? Sebab bulan 12 ni, Business Lotto Day ni akan jalan. Malam ni ada announcement bila Business Lotto Day ni akan jalan, dan setiap kali tiket terjual, kita dapat duit. Kalau kita jadi owner. Tapi kalau kita tak ambil benda ni, kita tak ada kena-mengena langsung. Sebab apa? Dia third party, dia tak duduk di atas Altron punya blockchain sahaja. Dia duduk di atas Ethereum, dah confirm. Dia duduk di atas BNB, dah confirm. Dia akan duduk lagi di atas beberapa blockchain. Dan Ethereum adalah coin yang patuh syariah. Okay, so sama juga. Kalau korang ambil ULX, dia sama je macam Ethereum, tak ada masalah. So ULX pun bagi saya okay. So Ethereum pun tak ada masalah untuk staking. Tetapi benda macam ni, kalau korang beli dia punya saham, korang akan dapat duit daripada sini. Ini terserah pada korang. Dan bisnes pertama untuk dapat passive income dalam Mavi ni adalah yang ini, yang akan bermula bulan ni. Tetapi apa yang saya recommend kepada korang adalah FlipMe. Okay, FlipMe ni akan start tahun depan, Q1, which is mungkin bulan 1, bulan 2, bulan 3. Alright. Apa yang best dia, kita jadi owner kepada FlipMe. Kita juga boleh jadi pengguna. Tetapi pengguna ni bukan limit pada kita sahaja.
pengguna ni satu dunia. Sama juga macam Lotto Day tadi. Satu dunia boleh beli tiket tu. Siapa yang beli tiket, kita dapat duit sebagai owner. Di sini macam mana kita dapat duit? Ini lagi best guys. Orang guna debit card ni, keluar duit, kita dapat duit. Now, apa dia benda ni? Benda ni sangat-sangat powerful. The more saya study, sangat-sangat gila benda ni. Sebab dalam dunia kripto sekarang ni guys, ramai orang rasa sangat-sangat susah nak beli kripto, nak jual kripto, nak keluar cash, sangat-sangat susah. Tapi dekat sini guys, cucuk saja ATM, kita akan keluar cash ringgit. Kalau kita pergi US, cucuk, kita akan dapat juga. Alright, now, kita boleh add fund. Kita boleh masukkan ringgit dalam ni nanti untuk kita beli kripto. Dan dia tak limit kepada kripto-kripto yang macam contoh apa tu, Outrun sahaja. Apa sahaja kripto yang ada yang power-power, dia akan list down kat sini dan kita boleh letak. Dan dia pun akan ada beberapa jenis fiat juga tak lama lagi. So dia akan tolong orang-orang yang tak ada bank seperti di Afrika, di banyak tempat guna benda-benda macam ni akan memudahkan mereka. Tapi yang best dia apa? Orang guna debit card ni pergi ke Tesco, swap, kita dapat duit. Orang guna debit card ni pergi mana-mana, belanja, kita dapat duit sebagai owner. Okay, lepas tu dia ada dia ada white label. White label ni boleh tukar logo ni. Logo ni boleh jadi orang kata Amway ke, boleh jadi apa sahaja. Jadi semua pengguna dekat Amway, semua user dekat Amway, kalau kata guna benda ni, kita dapat duit as owner. Sekejap lagi saya masuk benda tu secara detail. Dan next kita akan ada macam Facebook pula. Macam mana kita dapat duit? Ada iklan. So bila iklan, kita owner, kita dapat duit. Lepas tu kita akan ada marketplace, orang beli NFT, kita dapat duit. Lepas tu kita akan ada metaverse ni guys. Metaverse ni apa? Orang beli jersey ke, orang beli level ke, orang beli bola ke. Saya tak kira pasal game. Tetapi apa sahaja orang beli, kita sebagai owner kita dapat duit. Macam mana saya cerita tadi dekat Binance, bayangkan kita jadi owner package swap. Ni semua ni kalau kita jadi owner, setiap satu bagi $5-10 sehari, bayangkan income korang akan jadi macam mana. Lepas tu ada lending borrowing, kita boleh jadi owner juga. Lepas tu ada launchpad ni macam crowdfunding dan sebagainya lah. Kita boleh jadi owner. Jadi banyak, dia akan ada beratus, beribu Web3 di mana kita boleh jadi owner. Okay, now sikit je lagi nak habis dah. Alright. Kalau korang tengok ni, ini adalah back office Mavi. Ini account yang saya tak guna ni account untuk just nak testing sahaja. Okay, kalau korang nak beli staking, korang masuk dalam ni, staking hub. Kalau korang nak beli FlipMe, korang ambil dekat sini. Yang ini yang Lotto Day, yang gaming tadi. Kalau kata nak beli jadi owner, masuk kat sini dan beli. Okay, last. Saya cerita tentang FlipMe untuk korang faham macam mana korang boleh buat duit. Sama juga untuk Lotto Day, konsep dia sama. Untuk Facebook tak lama lagi atau yang lain, konsep dia semua sama. Okay, now stage 2 dah live. Alright, kita ada 10 juta saham yang kita nak jual. Habis stage 2 masuk stage 3 dan sebagainya. Sekejap lagi saya explain. Kita dah partner dengan ramai di mana duit nanti daripada fiat semua, kita ada Swift, kita ada SEPA, banyak benda lah guys, sangat-sangat best. Tak kisahlah, duit fiat saya dengar kata pun kalau orang nak terima gaji sebagai bank account, tapi dalam US dollar lah kot saya rasa, boleh masuk ke dalam wallet ni, tak ada masalah, dia boleh bagi sebagai bank account tak lama lagi dengan menggunakan yang saya dengar SEPA. Okay, so duit gaji korang boleh masuk dalam wallet ni dan kita sebagai owner dalam FlipMe ni, yang mana ada fee, kita akan dapat duit. Itu yang best dia lah. Siapa sahaja beli kad nanti, sebab apa kemudahan kad ni, saya pergi ke US, saya cucuk dekat ATM sana, saya dapat US dollar. Tapi semua duit saya dalam kripto, tak ada siapa boleh detect. Lepas tu saya pergi Speedmart, Tesco, saya swap, okay, untuk mudahkan perbelanjaan saya dalam dunia kripto ni. Tetapi bila saya guna, korang owner, korang dapat duit. Macam itulah. Okay, so macam mana cara pembahagian dia untuk kita dapat duit. Inilah yang korang kena tengok untuk korang faham. Setiap bisnes, 100% duit yang dapat, okay, 30% operational cost, dia dah pecah siap-siap ni guys. 50% untuk dia guna balik bagi cashback ke apa benda ke pada pengguna buat marketing dan sebagainya. Inilah bahagian kita, 20%. Bukan saya punya 20%, tak, kita semua dipecahkan dalam 20% pool ni dan inilah dibayar balik pada kita semua yang jadi owner. Okay, so macam mana orang yang guna kripto ke fiat, maksud cucuk dekat ATM dapat ringgit, kita dapat duit.
Okay, dia ada dua revenue. Revenue 1 dan revenue 2. Revenue 1 10%, revenue 2 pun 10%. So yang atas ni adalah revenue 1 saya rasa. Okay, monthly subscription fee. Siapa sahaja guna kad tadi tu, dia kena bayar subscription fee. Kita dapat duit. Okay, ini lagi best. Sebab apa? Debit card kripto ni, duit kripto kita, Bitcoin ke, USDT ke, diorang masuk Lazada, diorang masuk Shopee, diorang masuk Amazon, eBay, beli barang, guna debit card tu, kita dapat duit. Okay, tadi kalau dia beli kad, macam contoh kad yang metal black tadi kalau korang tengok paling mahal lah. So kita pun akan dapat duit. Tak kisah kad apa dia orang beli, kita dapat duit sebagai owner. So macam mana nak jadi owner? Okay, kita akan diikat dalam satu kontrak yang dipanggil smart contract. Ini dunia kripto, smart contract. Dan smart contract kita berbentuk NFT, lagi powerful guys. Okay, dan korang kena beli package-package ni. Package minimal macam saya kata, mana-mana pun start dengan $100. Bila korang beli $100, korang akan dibayar 2 kali, korang dapat $200. Bila beli $300, lebih lagi, korang dibayar 3 kali, korang dapat $900. Lebih banyak, lebihlah berkali-kali dia bagi. Saya recommend benda ni. Siapa ada duit, tak kisahlah nak ambil Lotto Day ke, nak ambil apa ke. Kalau tak nak pening kepala, ambil Flip Me. Saya recommend 1,500 sebab dia bayar 5 kali. Kenapa 5 kali ni best? 7,500 dapat. Sekejap lagi saya akan cerita kenapa best. Okay? Tapi saya nak explain kat korang bagi korang nampak di sini dulu. Okay. Soalan yang orang suka tanya. $100 bayar 2 kali, bila dapat balik? Bila dapat balik $200 ni? Itu yang orang suka tanya. Bila? Okay. Syarat bisnes ni, bisnes kena jalan baru kita dapat duit. Tak ada bisnes, tak ada duit. Contoh macam mana? Hari ni orang cucuk ATM, keluar duit, kita dapat duit. Lepas tu tak ada orang buat. 3 minggu lepas, ada lagi seorang buat, kita dapat duit. Lepas tu tak ada orang buat, 10 tahun pula, bukan 10 bulan pula baru ada orang buat. Jadi mungkin makan 10 tahun silap-silap barulah kita dapat balik kita punya $200 sebab terlampau tak ada orang buat. Which tak logik sebab debit card ni sangat-sangat powerful. Sekejap lagi saya akan share sedikit comparison antara Zapo Bank, okay, yang power gila dekat luar, dengan kita yang akan saya rasa akan potong Zapo Bank, which akan bagi kat kita tu income yang sangat-sangat best. Okay, kenapa? Bila transaksi tu masuk kerap, apa yang akan berlaku? Silap-silap benda $200 ni boleh dapat sebulan. Ini cerita best lah. Kalau lagi banyak transaksi, silap-silap seminggu, lagi banyak, mungkin sehari, lagi banyak, korang letak 100, sejam tiba-tiba dapat balik 200. Kalau transaksi tu terlampau banyak, dia boleh jadi. So dia boleh jadi sehari, dia boleh jadi sebulan, bergantung kepada berapa banyak transaksi, berapa banyak bisnes yang berlaku daripada 20% tadi tu, baru dia bayar balik pada kita. Okay? Lepas korang dah dapat $200 ni, korang sahaja yang boleh beli balik $100 ni. Okay? Sebab apa? Bila saham dah tutup, korang dah tak boleh jadi owner. Itu korang kena tahu. Saham dah habis, korang tak boleh jadi owner. Kalau korang sempat beli 3 package, package ni, $500, 300 dan 100. Korang boleh beli balik package yang mana korang dah beli bila korang dah terima payment 100%. Okay, maksudnya dah complete payment korang. Jadi korang dah dapat $2,000, korang sahaja boleh beli balik $500 untuk dapat lagi sekali bila saham dah tutup. Okay, jadi korang boleh dapat berkali-kali. Tapi siapa yang tak sempat beli tak boleh dah lah, tapi dia boleh try pula. Nanti mungkin ada Facebook ke, ada apa benda Web3, itu dia orang boleh try. Tapi kat sini dia dah terlepas. Bagi saya inilah yang sangat-sangat besar lah. Okay, dekat sini ada satu package yang agak gila sikit, which $100,000 dibayar 10 kali, korang dapat $1 juta. Dan ada orang yang kata yang ada retirement punya duit lah, contohnya orang luar negara. Dia kata kalau dia ambil yang ini, dia dah confirm jutawan. Kenapa? Sebab 1 juta ni, selagi bisnes ni masih running, dia akan dapat. Cepat atau lambat, itu je persoalan dia.
Kalau 5 tahun, 5 tahun lah. Kalau 5 bulan, 5 bulan lah. Tapi bayangkan kalau tiap-tiap tahun dia boleh dapat. Tiap-tiap tahun jadi jutawan. So tahun ni dia jutawan, tahun depan dia jutawan, tahun satu lagi dia bagi isteri dia ke, dia bagi jiran dia ke, ikut suka dia lah. Okay, alright. So last yang saya nak sharekan kepada korang, ini adalah stage sebelum yang calculator tu. Okay, stage pertama kita pembukaan saham 15 juta dah habis. Sold out. Okay, stage 1 korang akan dapat lebih lagi. Stage 2 dia akan berkurangan. So sekarang ni dah ada stage 2. Kalau korang terlepas dia akan turun. Stage 6 ni sangat-sangat sayang lah kalau korang masuk dekat sini sebab korang dah tahu stage ni. Total dia buka 10 juta. Habis yang ini dia akan masuk stage yang ketiga. So apa beza dia? Satu dari segi persen ni makin berkurangan. Number 2, revenue tadi saya kata ada 1 dan 2. Di stage 4 guys, revenue 2 korang dah tak dapat. Jadi korang hanya dapat 10% sahaja. Itu sayang lah sebab korang berada di sini. Tetapi kalau orang tu masuk time ni, daripada tak ada langsung, saya rasa baik dia ambil daripada dia tak ada langsung lah. Okay, alright. So ni last guys, inilah calculator yang saya nak bagi korang faham dari segi payment yang korang dapat. Maaf ambil masa yang lebih lama sedikit hari ni. Okay, untuk nak bagi korang betul-betul faham. Okay, so katakanlah korang ambil $100 sekarang ni package dia. Memang korang ambil $100. Alright, stage 2 sekarang ni kita berada. Dan ini apa dia? Inilah cara kita buat duit lah. Cucuk ATM keluar duit. Katakanlah transaksi sehari $1 juta. Okay, dekat sini monthly $1 juta. Ini point of apa online punya ni, maknanya orang beli kat Lazada apa semua 5 juta dan ini 1 juta. Jadi total kat sini 8 juta lah. Alright. Sebab saya tak nak ambil masa yang lama, saya tak nak cerita lebih lagi. Sebab apa, dekat sini cut purchase ni dia lagi tinggi lah dia punya profit. Tapi tak apalah, kita ambil senang cerita katalah 8 juta transaksi sehari. Okay, hari ni 8 juta, esok 8 juta, lusa 8 juta. Dalam masa 14 hari korang masuk $100, bisnes dah jalan, hari-hari 8 juta, 14 hari korang dapat balik $200 korang. Okay, korang boleh beli balik dan tunggu lagi 14 hari dapat lagi kalau hari-hari 8 juta. Okay, tetapi pembayaran dia bukan ikut lepas 14 hari korang dapat, tak. Pembayaran dia adalah hari-hari. Okay, so hari ni $15, esok kurang, esok sales kurang. Okay, kurang lagi. Korang dapat $3 untuk esok. Lusa dia naik sikit, contoh. Okay, korang dapat $7 esok. Lusa lah. So dia naik turun bergantung kepada real business yang berlaku. Okay, so total campur setiap hari naik turun tu dah dapat penuh $200. Tamatlah kontrak korang, beli kali kedua, ketiga dan seterusnya. Kenapa saya recommend $1,500? Kalau transaksi dia 8 juta setiap hari, lebih kurang dalam 30 hari korang dah dapat balik. Okay, $7,500. $7,500 tolak $1,500, $6,000. $6,000 darab 4 ataupun 5, korang ada 20 hingga 30 ribu ringgit setiap bulan. Sebab apa? Lepas 30 hari beli lagi. Lepas 30 hari beli lagi. Sebab tu yang saya recommend benda RM30,000, RM20,000 ataupun kalaulah kurang-kurang sangat pun RM5-10,000 setiap bulan korang dapat. Siapa yang nak bagi guys? Itu yang saya punya pendapat kenapa yang ini best lah untuk kebanyakan orang Malaysia yang masih lagi mampu. Okay, now 8 juta transaksi sehari. Mungkin orang kata gila kot. 8 juta, siapa boleh nak buat? Okay, so kalau kita tengok dekat sini guys, saya pergi balik coin market cap, saya tekan cryptocurrency. Okay, 8 juta dolar sehari. Ini korang tengok Bitcoin sahaja. Bitcoin, saya tak tunjuk Ethereum lagi. Bitcoin sahaja dalam masa 24 jam, 29 bilion guys. Bilion ni sama juga dengan 2,900 juta. 2,900 juta. Saya sebut 8 juta transaksi sehari. Okay, kalau Ethereum 13 bilion. Kalau Tether 59 bilion dalam masa 24 jam. Ini lebih lah, lebih penting. Sebab duit keluar masuk ni akan jadi dalam Tether. So kita punya pun akan jadi dalam USDT. So inilah
potensi yang dia boleh berlaku. Okey, 59 bilion ni 5,900, kita hanya sembang 8 juta dolar sehari kalau maksimum. Bukanlah maksimum, dia boleh pergi jadi 10 juta pun tak ada masalah. 100 juta sehari pun tak ada masalah. Sebab tu saya kata 100 dolar tadi ni ada potensi jadi sejam. Kalau sini 100 juta dolar sehari punya transaksi. Bila bisnes ni grow, dia akan jadi gila macam tu guys. Okay, alright. So last saya nak share kepada korang 100,000 dapat sejuta dalam masa 67 hari kalau 8 juta transaksi sehari. Okay, apa beza stage? Okay, stage ni yang saya nak tunjukkan kepada korang. Kalau korang masuk 100 dolar, 14 hari di stage yang kedua. Kalau kita ada di stage yang ke-6, korang tengok perbezaan dia 14 hari, korang akan dapat 52 hari, tetap 200 dolar. Tetapi tadi kalau sini korang notice 15 dolar sehari, di sini korang hanya dapat 3 dolar sehari. Okay, so itu dia punya cerita. Last guys, betul-betul last ni. Saya nak sharekan kepada korang sekejap. Okay, ini. Alright, apa yang saya buat, saya buka Google Bard untuk korang faham benda ni. Saya tanya, can you provide a comparison between Flipme dan Xapo Bank? Inilah debit card yang paling power crypto di dunia buat masa ni. Okay, saya tanya which is better antara Flipme. Ni Google Bard ni, bukan saya. Bard ni AI, macam ChatGPT. Ini adalah kepunyaan Google. Boleh tengok bard.google.com. Bukan saya punya. Okay, dia kata dekat sini yang paling penting dari segi security ni, kita pegang private key. Maksud dia apa? Kalaulah tutupnya Flipme, duit kita masih selamat dengan kita. Kalaulah tutupnya Xapo Bank, duit kita habis. Itu beza dia. Okay? Dan dia kata overall Flipme is better choice for user who prioritize security. Dalam dunia kripto ni, orang nak prioritize security. Okay? So itu sahaja yang saya nak kongsikan kepada korang. Sorry mengambil masa yang sangat lama sebab saya nak korang betul-betul faham apa dia potensi dalam apa orang kata sini ni lah, Mavi ni. Alright? Okay. Alright, so ada satu soalan saya jawab dulu daripada Aldi ID. Flipme 100 USDT dah habis jual kata. Okay, alright. Saya tak pasti tadi ada perasan tak. Okay, kita berada di stage yang kedua. Okay, stage yang kedua ni kita masih boleh beli 100 dolar macam yang saya tunjuk pada calculator. Stage ketiga kita boleh beli, stage keempat kita boleh beli, stage kelima kita boleh beli dan stage keenam. Tapi masalah dia kalau beli lambatlah kita dapat balik. Sekarang ni kita ada stage kedua, masih boleh beli lagi. Daripada nak beli stage ketiga, baik beli stage kedua. Itu saya punya pendapat. Hari tu masa orang yang dah masuk stage pertama, ada yang tak beli lagi. Jadi saya rasa sayang sangat sebab dah tahu stage pertama tak beli, dia dah masuk stage kedua. So kalau stage kedua tak beli juga, dia akan turun. Alright, ada yang buka mikrofon nak bertanya soalan ke tadi? Saya nak tanya yang Lotto Day tu dia ada stage ke? Okay, Lotto Day pun sama, dia ada stage. Saya tak present Lotto Day ni sebab biasalah benda sensitif, orang mungkin tak suka dan sebagainya. Lotto Day pun sama, tapi Lotto Day ni sekarang ni stage kelima. Okay? Stage kelima. Stage kelima, jadi dah berkurangan lah, sama macam tadi Flipme, kita baru stage kedua Flipme. So bila masuk stage kelima dia berkurang. Tapi daripada tak ada, kalau nak, better beli di stage yang kelima. Bagi saya macam tu. So business dia akan start run, dia orang kata bulan 12 ni, malam ni insyaAllah kalau sempat pukul 2 pagi kot, saya nak try masuk dia orang punya sesi Zoom luar negara tu. Okay, so dia akan bagi tahu tarikh bila dia orang start. So the moment dia orang start, ada sahaja orang beli tiket. Terus terang saya bagi tahu lah, peringkat awal mungkin tak ramai lah sebab business ni real business. Jadi peringkat awal tu mungkin tak ramai yang beli tiket lagi. Tapi bila dia dah pergi gila-gila sebab dia punya jackpot saya dengar 1 juta dolar. Okay, so dengan 1 juta dolar ni saya rasa ramai yang akan start beli tiket sebab Web3, kripto yang orang kata genuine ni benda ni dekat luar tak banyak. Yang ada PancakeSwap. Tadi saya tunjuk PancakeSwap ada dia punya loteri dia. Dia punya jackpot dia pun dalam 40-50 ribu dolar je. So sini beza dia 1 juta worldwide juga sama macam PancakeSwap. So saya rasa sini akan jadi lagi gila orang nak beli. Kalau ramai yang beli, untung dia akan jadi lebih lagi lah untuk orang yang ada apa tu untuk Lotto Day ataupun gaming hub tadi lah. So tu cerita dia.
Alright, ada satu lagi, 30 hari percuma tu macam mana nak manfaatkan laju-laju, boleh guide tunjuk ni. Okay, 30 hari percuma bagi yang tak tahu, siapa sahaja yang buka akaun Mavi hari ni kita ada tempoh 30 hari. Okay, untuk kalau kita tak ada modal langsung lah, kita tak ada duit untuk nak beli 100 USDT ke. Okay, so cara dia macam mana? Kita kena recruit orang, kita kena cari orang. Okay, so cari orang ni, saya ada support group. Okay, saya ada support group di mana saya ajar online marketing secara percuma. Okay, now ramai orang akan bagi tahu saya tak reti lah cari orang, saya tak pandai lah. Dia orang akan kata macam tu lah selalunya. Guys, saya sendiri pun tak pandai cari orang guys, saya tak pandai. Okay, yang saya pandai buat marketing. Ilmu marketing ni lah yang saya ajar pada orang. Dan bila korang buat marketing, yang best dia orang yang cari kita tak cari orang. Dan kita tak nak paksa siapa-siapa. Okay, so bila kita buat banyak lagi marketing, lagi ramai yang nampak marketing kita, mereka akan start tanya, nak tahu. Bila mereka nak tahu, mereka yang buat pembelian. Itu yang best dia dalam dunia online marketing ni. Okay, now nak cerita panjang, nak cerita semua benda pun leceh juga kalau kata tak tahu. Sebab tu saya adakan sesi macam ni. Jadi setiap Isnin dengan Khamis 9.30 malam, kalau korang dah ikut step by step saya tu, korang akan ada landing page, korang akan ada Telegram group, korang akan ada cara nak buat marketing semua tu, semua akan masuk ke dalam Telegram group korang. So bila dah masuk ke dalam Telegram group, korang bawa lah masuk ke sini biar saya ceritakan supaya semua orang faham. Lepas tu dia orang buat pembelian, korang lah yang akan dapat commission. Okay, just nak tambah untuk korang faham sikit je benda ni kenapa best untuk korang buat marketing. Now, produk dia pun dah power bagi saya. Contoh tadi, siapa yang nak gaming tu terserah pada dia orang lah. Kalau dia orang beli gaming, dia beli $100, dia dah dapat balik $200. Dia nak beli balik tak $100 tu? Okay, bagi saya dia confirm lah akan beli balik sebab dia dah dapat $200 tu. Jadi bila dia beli balik, kalau saya yang recommend, saya dapat balik commission tu guys. Okay, itu dia beli, contohnya yang Lotto Day, dapat balik beli lagi, dapat balik beli, saya dapat lagi commission, dapat lagi commission. Walaupun saya dah beli paket-paket untuk pasif. Lepas tu dia beli Flip Me. Flip Me dia dapat balik 100 dapat 200 ataupun dia beli paket yang besar. Ramai daripada online beli besar. Itu saya pun terkejut. Ada yang beli sampai $5,000 guys. $5,000 tu dia beli, dah dapat balik duit dia berapa kali, saya tak ingat $5,000 berapa kali, dah dapat balik, dia beli lagi, saya dapat commission lagi guys, non-stop. Okay, lepas tu dia buka Facebook, orang yang sama tadi ni, dia boleh beli pula yang macam Facebook punya Web3 pula, sebab dia dah dapat daripada orang kata Lotto Day, contoh dia beli, dia dah dapat pada Flip Me, confirm dia akan beli semua produk yang ada. So bila dia beli dan dia repeat, saya sentiasa dapat benda tu guys. Sebab tu benda ni sangat-sangat powerful. Jadi guide dia macam mana 30 hari nak utilize adalah first kali buat landing page cepat-cepat, buat Telegram group, semua saya dah ada step by step dalam support group. Kalau tak masuk lagi support group, PM saya, nanti saya masukkan dalam tu, ikut je step. Lepas tu terus esok malam saya ada sesi training untuk marketing pula. Ikut step by step, buat terus, jangan tunggu lama-lama. Lepas tu bila dapat, dalam sebulan ni korang dapat commission tu terus masuk wallet korang. Korang bayarlah dulu fee yang $49 tu, sebab $49 tu tempoh dia setahun untuk kita boleh buat bisnes. Itu target pertama, kalau yang tak ada modal. Okay, sebulan puluhan kau at least dapat $49. Saya rasa dalam 10 orang korang dah boleh dapat kot $49 tu saya rasa. Sudah dapat, bayar, setahun lah korang ada tempoh pula untuk korang nak dapat lebih lagi untuk nak beli Flip Me pula ke, nak beli apa ke, macam tu lah cerita dia. So saya harap saya dah jawab untuk Turbo Right, sorry kalau sebut tak betul, tapi itulah macam tu jawapannya. So ada sesiapa lagi ada soalan apa-apa ke? Sebab this is the place yang korang nak tanya senang lagi. Sebab kalau contoh saya perlu buka website dan tunjuk, dekat sini lagi mudah. Jadi ada apa-apa soalan, better tanya. Tapi kalau kata tak ada, tak apa, dalam Telegram group boleh bertanya. Dan saya rasa sangat-sangat rugilah guys kalau korang yang nak buat duit lebih, tak nak recommend pada orang. Sebab saya nampak setakat ni lah apa yang saya tengok, apa yang saya dah share dengan korang, CEO real, semua real, banyak benda. Google Bard, saya dah tanya macam-macam kat Google Bard tu. Google Bard sendiri tengah cerita benda ni macam best. So bagi saya, sayang tak recommend pada orang. Sebab apa? Satu hari, orang kalau tengok ada satu video yang saya share dalam Telegram group.
Orang tu orang luar negara. Dia bagi tahu yang dia tengah gila-gila kat luar negara. Okay. Lepas tu dia akan masuk Asia, dia bagi tahu. Okay, so bila dia masuk Asia, kalau dia laju, contohnya, tiba-tiba akan ada kawan korang datang kat korang. Kau pernah dengar Mavi? Time tu kan rasa sayang sebab kita awal ni sekarang ni. Tiba-tiba orang tu cerita kat kita pasal Mavi. So lebih baik kita cerita pada orang tu. Itu pendapat saya lah. Sayang lah kalau kata tak start now. Tahun depan, start dia Lotto Day ni dia akan dah boom sikit. Start dia Flip Me, dia akan pergi lagi jauh lah. Kalau tengok tadi pun coin kita naik 12 sen lebih. Alright. So ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau kata tak pun dah pukul 11. Tuan, gaming sekarang ni stage berapa? Bila bermula? Okay. Gaming Hub, macam tadi saya bagi tahu, kita tengah berada di stage. Saya buka lah, saya share kat korang senang. Untuk korang tengok. Saya share screen. Entire screen. Kita share dulu kejap. Okay. So saya buka balik dekat sini. Right. Saya harap korang nampak ni. Saya nak buka. Ni apa message. Okay. Dia punya web adalah lottoday.io. Ini untuk yang nak beli, untuk yang nak tahu. Okay. So banyak lagi. Saham ni masih banyak. Tak perlu risau. Kita masih ada 16 juta lagi di stage 5. Okay. Kalau korang tengok blockchain yang dia nak buat tadi, yang saya bagi tahu, kalau orang yang risau dari segi patuh syariah dan sebagainya, dia buat di banyak blockchain termasuk Ethereum ada, Binance pun ada. Okay. Yang menarik dia satu dunia boleh pakai. Right? Siapa sahaja boleh beli tiket dia satu dunia. Sekarang ni dia start dengan loteri dulu. Nanti dia akan ada roulette, dia akan ada macam-macam. Jadi siapa sahaja beli tiket, orang yang jadi owner kat sini akan dapat duit. Okay? Sama juga 20% daripada keseluruhan tiket tu, okay, akan akan dibayar pada kita, dan sini ada operational cost dia, dan dekat sini dia ada masuk balik untuk jackpot punya pool dan sebagainya. Okay, package sama je guys. $100 dibayar 2 kali dapat $200. $300 dibayar 3 kali, sama je. Sama macam Flip Me. Cuma yang saya nak tunjukkan kepada korang, stage 1 dah habis, stage 2 dah habis, stage 3 dah habis, stage 4 dah habis. Tetapi stage 2 ni dia baru sahaja buka gila-gila punya besar. 25 juta, 25 juta. Okay, so 25 juta ni sekarang ni dah tinggal balance 16 juta. Alright, kalau tengok balik ke atas ni 16 juta. Okay, so kalau habis semua ni, sorry lah, dah tak ada siapa boleh jadi owner kepada gaming. Alright, kalkulator dia macam ni lah. Kalau korang tengok, just saya tunjuk balik $100. Okay, andai kata orang beli tiket, okay, orang beli tiket, sebab satu tiket harga dia $3, lebih kurang macam tu. Okay, andai kata orang satu dunia beli tiket banyak sehari. So sini ada 2, 4, 6 juta dolar sehari punya tiket. Alright, dalam slide presentation dia, kalau tengok 100 juta orang belanja sehari dekat Lotto Day US. Sehari 100 juta. Ini saya tengah sembang 6 juta. So dengan 6 juta ni, kalau korang beli di stage 5, korang akan dapat balik dalam masa 45 hari. Itu je lah beza dia. Okay, kalau hari tu korang beli stage 1, mungkin dalam sekejap lagi lah korang dapat. Ini 45 hari. Tapi daripada tak ada, kalau korang nak, why not stage 5 daripada stage 6? Itu je lah cerita dia. Okay, so kalau macam contoh 1,500, contohnya 1,500, dalam 111 hari, korang akan dapat balik 7,500. Jadi setiap 3 bulan lah cincang kira, setiap 3 atau 4 bulan, korang dapat RM30,000 lah, lebih kurang macam tu, provided ada orang beli tiket setiap hari 6 juta. So tak lama lagi dia akan ada roulette, dia akan ada lebih. So dia boleh jadi lebih daripada 6 juta lah. Dia boleh jadi 10 juta, dia boleh jadi 100 juta, kita tak tahulah. Tapi bila 100 juta, kalau sini 111 hari, dia mungkinlah jadi 60 hari ke. Itulah dia punya perbezaan. Okay, so kita masih boleh beli lagi. Kita ada di stage 5 lagi. Lepas tu dia akan masuk. Tapi benda ni saya rasa dia nak habis lambat, kecuali dia dah start jalan nanti, mungkin cepat habis. Sebab bila dah jalan, orang dah start dapat, ramai orang akan rebut. Macam itulah, itu benda biasa lah. Alright, so itu Lotto Day sedikit lah yang saya tunjuk. Web dia saya tulis kat sini pada korang yang nak tengok. .io, okay. Lepas tu kita ada Flip Me, kalau nak tengok Flip Me.
Ini Taufik ni. Okay, korang boleh copy link tu dan buka di browser lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Kalau kata tak ada apa-apa soalan, kita boleh end sesi kita kat sini. Ada yang segan nak bertanya ke apa-apa, tak ada masalah, PM saja saya. Saya nak bantu seramai yang mungkin. So far semua tanya saya jawab step by step, guide nak beli semua saya tolong. Okay, tapi kalau saya lambat reply tu mungkin saya tengah sibuk apa-apa ke. Jadi lepas tu baru saya akan reply balik pada korang. Jadi tanya je. Kalau tanya tengok agak tak reply lama, mungkin saya terlepas pandang. Kadang-kadang orang banyak message, saya tak perasan. Jadi tanya kali kedua, tak apa, saya tak kisah. Tanya kali kedua, kali ketiga, mungkin saya message tu dah ke bawah, saya terlupa ke apa ke, tanya balik. Nanti saya akan jawab untuk bantu korang lah. Okay, so itu sahaja guys untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi setiap Isnin dan Khamis. Siapa yang nak buat marketing, insya-Allah esok malam ada sesi training kita lagi hari Selasa. Bagi tahu saya, nanti saya add korang ke dalam support group. Okay, so itu sahaja guys. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye. Thank you so much semua.